Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good day to all. So, cikgu akan brief about the experiment. So, ni combine lah untuk practical test masa minggu ni iaitu cuti mid-sem dan juga penulisan lab report which will be held during minggu quarantine kamu masa minggu ke-9. Okay, so we are talking about the experiment of photosynthesis by using chromatography techniques. So, first we look into the practical test part. So, cikgu akan terangkan berkenaan dengan procedures gunakan video cikgu rakam untuk home-based experiment. Okay? So, for the apparatus and materials, okay, first kamu sediakan daun. Cuma cikgu tak ada daun-daun tu semua, so I use daun yang cikgu jumpa dekat laman je. Okay, and then you have to prepare chromatography paper ataupun cikgu tak ada chromatography paper, so therefore cikgu pakai alternatif daripada drawing block. Drawing block ni cikgu pakai yang nipis punya. And then acetone, yang ni adalah polish remover yang mengandung acetone. And then perlukan gelas, container, so cikgu advise kamu ambil gelas yang pakai buang punya. Sebab benda ni kan toksik kan. Dan biar dia ada pelintuk sekali lah. Kita nak elakkan acetone tu daripada meruap. And then kamu kena ada benang. Lepas tu teaspoon ataupun syringe untuk sukat acetone tu. Lepas tu selotip untuk lekatkan benang. Ruler untuk ukur. Dan coins adalah untuk kita buat garisan the leaf extract. And then scissors untuk potong benang. Dan kertas lah. Dan pensel. Jangan guna pen sebab pen ada chemical dia. So kita nak dia bercampur dengan pigment. So kita akan guna pensel. Alright. So cikgu akan tunjukkan prosedur dia. Okay, panjang untuk chromatography strip kita ni iaitu 14 cm daripada bawah. Lepas tu dia kena buat daripada 2 cm daripada bawah ni, kamu kena buat bentuk segitiga macam ni dan lepas tu potong bentuk segitiga ni and then buat line sini. Lepas tu ini daripada atas 4 cm lagi, yang ni kita buat dot-dots lah sebab nanti kita akan lipatkan benda ni. Dan bila kita double check, dia punya panjang macam kita punya container lah. So maksudnya kalau container awak tu, kalau boleh cari yang standard punya cawan lah. Macam ni okay, just nice lah. So awak cari container yang bersesuaian lah untuk 12 cm punya depth, alright? Okay, so kertas ni cikgu dah potong. Kamu kena pakai glove sebenarnya untuk eksperimen ni sebab nak elakkan minyak daripada tangan ke apa semua terkena dekat kertas ni. So kita akan buat macam mana nak letakkan leaf extract tu. Okay, so ni daun kita dan cikgu gunakan coins. Dan coins ni cikgu ambil yang belakang ni jadi gerigi macam ni supaya dia lebih mudah lah untuk hakiskan daun ni. Okay. So masa awal-awal awak letak dua pembaris kat bawah kat line pigment origin. Lepas tu kamu letakkan daun macam ni dan goreskan lah. Dan lepas tu nak tebalkan line tu, kamu boleh letak pembaris tu dekat atas daun macam ni supaya line tu dia tambah banyak lah. So dia make sure kan jangan terlajak sampai lebih pada line jangan sampai terlajak ke bawah. Okay, dia betul-betul atas dan ke atas. Ni kamu nampak cikgu letak atas alas kan. So kamu jangan buat direct atas meja lah sebab nanti sekarang atas meja ada minyak ke apa kan. Dan make sure kalau sentuh kertas ni pun jangan sentuh dekat atas permukaan dia yang tengah ni. Kena sentuh tepi je lah sebab takut kita punya minyak kat tangan kena dekat pigment. Okay, so ni nampak ada line. Leaf extract ni tak melebihi line kita. Okay, so ni kita punya leaf extract lah. So, untuk gantungkan chromatography strip kita ambil benang, potong lebih daripada diameter cawan. Satu side benang tu kamu selotipkan. Lepas tu, kita ambil kita punya chromatography strip tadi, kita lipatkan dua. Dan kamu lekatkan dia pada benang ni. Seeloknya stapler lah. Dan kamu nampak sini, line tu hadap kita. Maksudnya kalau nanti pigment tu naik, dia sampai line ni, kita akan stopkan eksperimen tu lah sebab dia dah sampai dia punya maximum solvent front. Okay, dan lepas tu satu lagi part benang tu pun kamu selotipkan dekat sebelah sini juga. Okay, benang ni kamu boleh adjust. Kalau contohnya chromatography strip kamu ni macam tergantung kan, nampak kan dia terbuai-buai macam ni, kamu boleh bawa turun sikit, benang ni kan boleh tarik kan. Itu maksudnya dia akan cecah lah dekat bawah ni. Benda ni boleh adjust lah, laraskan bergantung pada kamu punya kedalaman acetone nanti. So sekarang cikgu akan tuangkan acetone iaitu kita punya nail polish remover ni. So, kita akan tuangkan menggunakan sudu ataupun syringe lah. Tapi make sure kalau kamu guna syringe tu, kamu tak boleh guna lagi lah untuk letak ubat apa-apa kan. Okay, cikgu gunakan teaspoon. Okay, satu benda kamu kena ingat, acetone ni mudah meruap. Dan bila tuang tu, make sure yang chromatography strip tu kamu letak kat belakang supaya dia tak kena acetone tu. Okay, so kamu tuangkanlah kat dalam ni guna sudu ataupun syringe. Bacaan dia adalah 16 ml ataupun 4 kali teaspoon ni lah. Tapi yang penting dia punya kedalaman untuk acetone tu nampak lah. That's why kalau boleh kamu pilih cawan yang bukan lebar sangat. Okay, so cikgu dah tuangkan acetone. So banyak ni je lah. So kita masukkan chromatography strip ke dalam. Okay, cikgu close up. Okay, so dia touch kamu nampak kan macam ada something yang naik kan. Okay, so itu adalah acetone tu lah. Okay, kita akan tunggu warna nampak sampai duduk sinar ni untuk naik sampai ke atas lah. So kamu biarkan dia dan tutup sebab acetone ni mudah meruap.
Dan sebenarnya cikgu ada buat beberapa improvement pada test run ni. Sebelum cikgu guna daun biasa-biasa sebab result ni tak berapa memuaskan, so cikgu tukar jadi daun cukup manis dan kamu nampak dia punya pigment lebih tebal lah berbanding daun biasa tu. Tapi still walaupun ni cukup manis, tapi cikgu guna sehelai sahaja, jadi pigment dia tak cukup. So therefore cikgu tebalkan lagi dengan cukup manis yang 3 helai sampai kamu nampak selebar ibu jari ni. Okay, so kamu nampak ada rise of the solvent dan dibawa sekali lah pigment naik. Untuk bagi lebih mudah tengok, cikgu tengok bawah lampu. So nampaklah solvent naik 8 cm. Dan cikgu keluarkan chromatography strip ni dan tapak atas A4 paper. So bila kita dah dapat chromatography paper yang telah naik sampai 8 cm ni, awak akan keluarkan daripada bekas tu dan terus tampal pada A4 paper. Dan apa yang awak kena buat untuk observation adalah labelkan pigment origin, iaitu tempat kita letak pigment tu, dan juga pada solvent front lah, setakat mana dia naik. Tapi memang kita sampai 8 cm lah. So dua benda ni lah yang kamu kena labelkan. Yang peak of pigment ni tak perlu label pun. So ini adalah observation untuk menggunakan aceton. So for your practical test punya assessment, you are required untuk ambil gambar untuk setiap procedures tu, dan pemakaian kamu masa time buat eksperimen of course lah kena proper attire. Tak ada lab coat tak apa, must wear the mask and also glove. Okay. Jadi kamu kena ambil gambar kamu lah dengan materials tu sekali. Okay. So write down the title and objective. Lepas tu ada gambar kamu and then ada step procedure tu. Ikut daripada evaluation form yang cikgu akan bagi. Namakan gambar-gambar yang kamu letak tu, jadikan dia sebagai title untuk gambar tu lah. Okay. So observation of your experiment with labels. Iaitu yang tadi tu lah. Okay. So untuk this assessment, awak akan compilekan all these pictures in order dan juga include the title and also objective of the experiment, iaitu home-based practical test ni. Kemudian savekan sebagai PDF and submit through GC by hari Jumaat ni. Tapi cikgu nak minta kamu submit awal supaya cikgu boleh tengok apa benda yang perlu diperbaiki, so cikgu boleh return balik. Okay. So untuk briefing on the lab report, so cikgu continue terus. Lab report will be done during practical session in week 9. You are given 1 hour to write your report and another extra 30 minutes untuk submit. So lebih kurang dalam 1 jam setengah lah kamu diberi masa untuk siapkan lab report tersebut dan kemudian submit dalam GC. So format lab report macam biasalah, cikgu dah bagi tahu. Mesti kena ada front cover, ada title, objective, introduction, kena jawab soalan. Procedures must be in past tense. Observation, okay, ada 2 part observation. Satu daripada gambar yang kamu telah ambil masa time practical test kamu tu. Dan nanti yang kedua, kamu akan kira berdasarkan chromatography paper yang been given in the question. Sebab ada beza sikit observation kita guna dalam kita punya practical test dengan actual eksperimen yang sepatutnya dikondakkan untuk chromatography techniques ni. Okay. So after the observation, akan ada discussion and conclusion. Okay. No need to do the reference lah. Okay. So, cikgu akan tunjukkan berkenaan dengan observation dan juga pengiraan. This is the observation during the home-based practical test. Disebabkan kita tak boleh dapatkan ether petroleum, therefore kita guna aceton yang lebih senang didapati lah, iaitu the presence dekat dalamnya polish remover. Okay, aceton pun boleh beli kat kedai hardware. So, lebih senang kita guna aceton. Tapi bezanya adalah result. Sebab aceton ni sifatnya polar. Manakala eksperimen 5 yang kita guna dalam lab, kita akan guna ether petroleum. Ether petroleum sifatnya non-polar. Jadi kesannya, result yang kita akan dapat daripada ether petroleum is much better daripada aceton. This is the best solvent lah actually. Okay. So sebenarnya dalam kita punya pengiraan, kita akan guna ether petroleum punya. Sebab pergerakan pigment dia adalah dipengaruhi oleh 2 faktor sahaja, iaitu disebabkan oleh solubility of the photosynthetic pigment dan juga size of the photosynthetic pigment itself. Tapi bila guna aceton, ada faktor lain pula sebab dia polar. Therefore, dia akan melibatkan sifat polarity of the photosynthetic pigment pula. Jadi, dia akan jadi complicated lah. That's why kalau masa time home-based practical test, awak akan perasan warna oren kat bawah sekali, which is keratin, and then ada satu part yang memang tak ada colour, grey area, iaitu firefighting, and then ada bluish green, iaitu chlorophyll A, and then yellowish green, chlorophyll B, dan xanthophyll, iaitu warna yellow. So, pergerakan molekul pigment ini, dia bergantung pada polarity, sebab keratin paling non-polar, xanthophyll pula paling polar. That's why xanthophyll move paling atas. Okay? Tapi yang kita nak tengok daripada kita punya eksperimen photosynthesis chromatography is actually based on the solubility and also the molecular weight of the photosynthetic pigment. Dalam eksperimen sebenar, using the best solvent, iaitu ether petroleum, kita akan lihat bahawa sebenarnya duduk paling bawah adalah chlorophyll B, iaitu the yellowish green. Sebab dia yang paling berat dan juga paling less soluble. Jadi dia tak boleh nak naik banyak lah. Dan kemudian tu adalah chlorophyll A, which is
bluish green. Kita nampak warna bluish green dia. Dan kamu nampak cantik kan? Peak dia cantik. Dia memang peak dia duduk tengah. Banding dengan guna acetone, peak dia duduk tepi-tepi sebenarnya. Dan kalau kamu terbalikkan memang nampak lebih kurang macam dia adalah terbalik daripada yang ether petroleum ni. Okay? Tapi sebab kita nak guna yang ni lah. Alright, so after the chlorophyll A is yellowish colour iaitu xanthophyll, and then the grey area firefighting, tapi sebab tak nampak pun warna grey tu pun sebenarnya, so kita just abaikanlah firefighting tu. Okay, so yang lepas tu adalah keratin. So keratin ni warna orange. So keratin ni move paling tinggi sebab dia yang paling soluble, dia yang paling senang dibawa oleh ether petroleum naik ke atas, dan dia yang paling ringan. Okay, so kita akan lihat bahawa pengiraannya adalah based on ether petroleum nanti. Okay, so ini yang kamu akan buat untuk lab report. Untuk home based practical test ni, kamu tak perlu pun kira-kira, tak perlu pun label all these pigments. Cukup kamu kena aware lah colour-colour ni apa sebenarnya. Sebab nanti masa practical test, kamu boleh tanya apa photostatic pigment yang actually been shown by this colour. Okay, so kalau kat sini kamu nampak beza kan solvent front dengan keratin. Biasanya solvent front adalah sama dengan keratin punya distance. Macam ni keratin travel sebanyak 6.4 cm. Tapi kat sini solvent naik telajak sikit. Dia naik lebih iaitu 6.7 cm lah. Ada masa boleh macam tu. Okay. So nanti untuk lab report, just follow je observation yang diberikan kat dalam kamu punya soalan. Okay. So ini adalah pengiraan untuk RF value. So RF value menggunakan ether petroleum nanti untuk lab report. So RF value equals to distance pigment move from the origin, iaitu pigment tu naik daripada bawah ni, iaitu pigment origin, over distance from origin to solvent front, iaitu distance solvent tu daripada pigment origin dia naik sampai ke atas. Itu adalah solvent front lah. Okay. So, contohnya macam ni, RF value for chlorophyll B. So chlorophyll B kita kira distance dia daripada pigment origin, kamu letak pembaris, so kita nampak highest peak chlorophyll B kat sini. Okay, so sebab dia yellowish green kan. Okay, so chlorophyll B dia naik sebanyak 2 cm. So therefore 2/6.7. Sebab 2 dia naik, tapi 6.7 adalah solvent front. So 2/6.7 is 0.30. Biasanya buat dalam 2/40 lah, cukup lah. Okay, lepas tu RF for keratin pula. So kita lihat keratin naik daripada pigment origin sampai ke atas ni adalah sebanyak 6.4 cm. So therefore kita bahagikan 6.4/6.7. So you will get 0.96. So ini adalah RF value for keratin. Okay, so apa yang dimaksudkan dengan RF value ni? RF value ni functionnya adalah untuk menentukan solubility. So from the number, kita boleh deduce bahawa kalau RF value dia tinggi, we are referring to the keratin kat sini. So RF value untuk keratin 0.96, lebih tinggi daripada chlorophyll B. Maksudnya kat sini, keratin ni adalah lebih higher solubility, lagi soluble untuk naik bersama dengan solvent, dan dia lagi lower molecular weight. Maksudnya dia lebih ringan berbanding dengan chlorophyll B. Molecular size dia tu lebih kecil daripada chlorophyll B. Chlorophyll B ni besar. So that's why tak boleh naik banyak. So itu yang ditentukan oleh RF value. Higher solubility and lower molecular weight kalau RF value dia tinggi. Okay, so ini pengiraan ni. Alright, so itu sahaja untuk briefing lab report dan juga practical test.